kita sambung lagi lah. So pada sesi yang lalu kita dah habiskan untuk tingkatan 4 bab 1 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik. Okay, so pada malam ni cikgu akan masuk kepada topik 2 lah, bab 2 iaitu apa yang ada dalam bab 2 tingkatan 4 ni adalah asas nombor. So cikgu sebelum kita tengok kepada latihan, cikgu tunjuk sepintas lalu. Kita akan tengok sepintas lalu apa yang ada di dalam asas nombor ni, apa yang awak perlu tahu. Okay, so cikgu rasa pun kamu semua pun dah belajar. Ada yang tingkatan 5, kalau masuk awak boleh ulang kaji lah. Yang tingkatan 4 awak boleh refresh balik ataupun ulang kembali balik apa yang awak belajar di dalam topik asas nombor ni lah. Okey, untuk dalam asas nombor, perkara pertama yang awak perlu tahu adalah kita tengok. Awak belajar tentang asas di mana di dalam asas nombor terdapat asas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kalau awak perhatikan, kalau awak tengok anak panah cikgu tunjuk tu pada asas 2, tengok digit yang digunakan ialah hanya 0 dengan 1. Manakala kalau digit asas 3 ataupun digit yang digunakan adalah 0, 1, 2. Kalau awak perhatikan kepada setiap asas ni, kita boleh tengok adalah nombor dia, digit yang digunakan kurang daripada asas tersebut. Apa maksud cikgu? Maksudnya adalah kalau awak perhatikan asas 5. So kalau awak perhatikan asas 5, kalau awak tengok tak ada pun digit nombor 5. Dia mestilah kurang daripada digit tersebut. So kalau kita tengok asas 5, digit yang digunakan hanya 0, 1, 2, 3 dan 4. Kalau awak tengok asas 9 pun dia hanya berhenti dekat digit nombor 8. Kalau awak tengok 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah 8. Ni adalah antara senarai asas lah. Yang ni awak perlu tahu. Kenapa? Okey, kita tengok contoh lah. Mungkin ada yang tak nampak lagi apa Cikgu Nafika cakap ni. Okey, kita tengok ni apa itu cikgu buat NA. N ni adalah bagaimana cara kita nak menulis asas nombor ni lah. N ni mewakili merujuk kepada nombor, manakala A sepatutnya kecil lagi cikgu ternak sama besar. A ni adalah asas. So bagaimana cara kita nak sebut nombor? Adakah 74, 8 macam tu ke? Betul ke kita sebut 74 asas 8? Cara nak sebutnya adalah 74 asas 8. Tu contohnya. Kalau awak perhatikan, kita tengok dalam asas 8, digit yang digunakan mestilah tidak boleh lebih daripada nombor 8. Kalau awak tengok nombor yang paling tinggi, digit yang digunakan hanyalah nombor 7. Seperti yang awak tengok dalam asas 7 ni, kalau awak perhatikan yang cikgu garis tu, dalam asas, Okay, kalau awak tengok dalam asas 8, ni yang cikgu masukkan. Dalam asas 8, kalau awak perhatikan digit yang digunakan yang tertinggi mestilah nombor 7. Dia tak akan lebih daripada asas dia. Awak ingatlah asas-asas ni adalah raja. Raja kita tak boleh lah lebih daripada raja. So jelas ke setakat ni? Okey, cikgu hamba Allah, cikgu baru mulakan sahaja. Ni hanya untuk pengenalan sahaja. So setakat ni okey? Boleh So sekarang kita tengok pula dalam asas nombor ni 3 perkara yang perlu awak ketahui, iaitu apa? Yang pertama, nilai tempat. Manakala yang kedua awak perlu ketahui adalah nilai digit dan nilai
nombor. Apa itu perbezaan antara nilai tempat, nilai digit, nilai nombor ni? Contohnya, cikgu ada nombor, kalau awak perhatikan ni, 3142 asas 5. Tu cara nak sebut, bukan 3142 asas 5. Bukan. Cara sebutnya adalah apa? 3142 asas 5. So sekarang ni adalah digit lah, kita tahulah ni adalah nombor lah. So kita tengok apa itu nilai tempat. Dalam asas 5 awak kena ketahui kita akan bermula dari mana? Bermula dari kanan ke kiri. Maksudnya apa tu cikgu? Kita kena start dengan 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Apa yang dikatakan dengan 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3 ni? Ni adalah nilai tempat. Ni adalah kita panggil adalah nilai tempat. Awak tak boleh bermula dengan cikgu, boleh ke kita start daripada kiri ke kanan? Tak boleh start dari sini. Boleh ke nak start 5 kuasa 0, 5 kuasa 1? Tak boleh. So, yang betulnya awak mestilah bermula dari kanan. Ni kanan. So, maksudnya dia mestilah bermula dengan asas 5 kuasa 0. Kenapa? Kalau awak tengok balik, asas 5 ni, digit yang digunakan 0, 1, 2, 3, 4. Yang ni. So, yang bermula adalah 0, 1, 2, 3 lah. Tapi kena ingatlah ada asasnya. 5 kuasa 0, 5 kuasa 1. Ni yang dikatakan nilai tempat. Boleh? Oh, cikgu lag ke? Cikgu lag guys? Tak lag. Tak lag, okey. Kalau lag bagi tahu sebab cikgu tengok setakat ni okey lagi. Okey, so okey. So boleh So maknanya 5 kuasa 0 ni nilai tempat. Ni yang dikatakan nilai tempat. Contohlah, kita tengok 7, 4 asas 8. So nilai tempatnya apa? Mestilah 4 ni 8. Awak kena start dengan 8 kuasa 0. Yang 7 ni adalah 8 kuasa 1. 8 ni asas lah, kuasa ni kita kena bermula dengan 0. Tu dikatakan nilai tempat. Sekarang kita tengok pula kepada nilai digit. Nilai digit ni macam mana cikgu dapat 2, 20, 25, 375 ni? Nilai digit kita akan gunakan balik. Contoh 3142 asas 5. So maka awak kena 2, kita kena darab dengan 5 kuasa 0. Jadi nilai digit bagi 2 adalah, kalau awak perhati, nilai digit bagi 2. Contoh, apa itu nilai digit bagi 2? Nilai digit bagi 2 adalah 2 kita kena darab dengan 5 kuasa 0. Ya, betul. Asas nombor ni susah kalau main ayat dalam exam pisang. Sebab tu kalau awak tak nak rasa susah, kena faham dulu konsepnya. Konsepnya apa? Konsep ni awak kena tahu nilai tempat, nilai digit dengan nilai
nombor. Bila awak tahu nilai tempat, nilai digit, nilai nombor, cikgu rasa dalam topik asas nombor ni tak menjadi masalah lah. So, apa yang dikatakan, apa nilai digit bagi nombor 2 ni? Awak tengoklah, 2 kita darab dengan 5 kuasa kosong. So, kalau awak tekan kalkulator 5 kuasa kosong, kita dapat 1. So, 2 darab dengan 1, kita akan dapat 2. So, 2 ni adalah nilai digit bagi nombor 2. Faham tak? Kita tengok lagi kepada next. Nilai digit bagi nombor 4. Kita tengok kenapa dapat 20. Sama sahaja 4 darab dengan 5 kuasa 1. Yang penting awak kena tahulah setiap kedudukan ni, ni adalah 5 kuasa kosong. Boleh ke? Faham tak? Apa yang dikatakan dengan nilai tempat, nilai digit. Kita slow-slow sahaja malam ni. Ni adalah untuk permulaan, perkenalan untuk asas nombor. Boleh. Boleh. Okey. So kita tengok apa itu nilai nombor. Nilai nombor ni adalah awak perlu darab ke semua nombor-nombor ni lah. Maksudnya nilai nombor bagi 3, 1, 4, 2, asas 5 ni berapa? So 3 darab 5 kuasa 3 tambah dengan 1. 1 darab 5 kuasa 2. 4 darab 5 kuasa 1. Okay, sekejap cikgu. So, bila awak darab tambah ke semuanya, kita akan dapatlah 4, 2, 2. So, cikgu tunjuk cara kita nak tekan menggunakan kalkulator lah. Kalau awak nak kira betul ke, awak tekan saja. 3 darab dengan 5, kuasa awak carilah. Kuasa 3. Tambah 1 darab 5 kuasa 2. So 4 darab dengan 5 kuasa 1. 2 darab dengan 5 kuasa kosong. Dekat sini cikgu nak tekankan, jangan ingat kuasa kosong, apa-apa kuasa darab ni cikgu kosong, mestilah kosong. Lepas tu student selalunya buat kesilapan macam ni, cuai. 2 darab kosong. Tapi ingat apa-apa sahaja kuasa dengan kosong nilainya adalah 1. Cikgu nak tekankan kat sini, apa-apa sahaja kuasa kosong jawapannya adalah 1. So awak tekan, dapatlah jawapan nilai nombornya adalah 422. Okey, faham? Jelas setakat ini? Okey, kita tak tengok lagi kepada soalan. Lepas ini kita tengok kepada soalan. Okey, dalam asas nombor ni juga kita ada bagaimana kita nak menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain. Maksudnya jika diberi contoh 15 asas 10, kita nak tukar kepada asas 15 asas 10 ni kita dapat asas contohnya kita nak tukar kepada asas 9. Bagaimana dari asas 10 kita nak tukar kepada asas 9? Boleh ke? So bolehlah. Dengan menggunakan kaedah apa? Kita tengok. Contoh yang pertama, bagaimana kita nak tukar nombor asas 10
kepada asas 8. Kalau awak tengok dekat sini, kita ada contoh yang cikgu bagi 60 asas 10 sama dengan 74. 60 asas 10 sama dengan 74 asas 8. Bagaimana? Kalaulah asas 10 ni, kena ingat, kalau asas 10 cukup mudah sahaja. Kalau di asas 10, bagaimana kita nak tukar kepada sesuatu asas? Ikutlah, tidak semestinya kuasa 8, dia boleh kita nak tukar kepada asas 2, asas 3, asas 4. Dengan kaedah apa? Pembahagian berulang menggunakan asas. Selamat sejahtera Vishudran. Okay, so sekarang cikgu dalam untuk menukar nombor dalam satu asas. Okay, Liatin cakap cikgu, boleh tunjuk sekali tak tekan apa 5 kuasa 1 tu? Maksudnya tekan kalkulator ke Liatin? Iya. Okey, cikgu tekan lagi sekali. Contoh. 3 darab. Ini kalkulator cikgu lah. Kalau kalkulator awak semua pun cikgu rasa ada. 5. Kalau cikgu dekat ni ada X kuasa ni. Dekat sini. Kalkulator awak semua dekat, yang pasti dekat sini juga cikgu rasa. Awak tekan sahaja, kalau yang ni cikgu tekan sahaja nombor 3 akan keluarlah. 3 darab 5 kuasa 3 ataupun kalau tak ada dalam kalkulator awak semua, awak kena kira satu-satu. Contoh, apa 5 kuasa 3 ni? 5, sorry. Sekejap Okey, macam mana kita nak tahu 5 kuasa 3 kalau contoh tak ada dalam kalkulator awak semua? Awak tekan saja 5 kuasa 3 bersamaan dengan apa? 5 darab 5 darab 5. Awak kena kira satu persatu lah. 3 darab. So 5 darab 5 darab 5. Awak akan dapat berapa? 5 darab 5 darab 5 menunjukkan 5 kuasa 3. 125. Macam tu. So nombor 1. So 5 kuasa 2 ada kan dalam kalkulator. 5 kuasa 2 adalah 25. 1 darab dengan 25. So tambah 4. Sorry ni. So 4 darab 5 kuasa 1 adalah 5. Awak kena buat secara manual lah. Kalau dalam kalkulator awak semua tu tak boleh nak buat 5 kuasa 4, 5 kuasa 5. Awak kena kira secara manual. Kalau dalam kalkulator awak ada macam ni, awak boleh just tulis sahaja. 5, yang ni kosong di atas ni menunjukkan kuasa. Yes, kalau awak tengok Huzaifah cakap Liatin kalau kalkulator tekan ni. Dekat cikgu tak ada. Awak tekan yang ni, cikgu lupa. Ni, bentuk macam ni. Tu menunjukkan kuasa. Kuasa yang kita nak lah. Contoh 3, awak tekan kuasa, lepas tu tekan 5. 3 kuasa 5. Ataupun kalau 5 kuasa, tekan yang ni 3. Okey, good Huzaifah. Kalau yang mana tahu, awak boleh bagi tahu dekat kawan-kawan awak. Tulis je dekat chat tu. Okey. Sebab cikgu dah cari untuk macam mana nak download kalkulator
awak semua tak jumpa X2. So cikgu terpaksa kena gunakan kalkulator yang ni lah. Okay, boleh saya teruskan? Kalau ada soalan, tanya sahaja. Okay, boleh kita tengok kepada yang ni. Bagaimana kita nak menukar nombor dari satu asas kepada asas yang lain. Okay, yang ni cikgu just nak bagi tahulah. Awak recall balik. Cikgu rasa semua dah study. Okay. So, contoh sekarang kita ada yang pertama, bagaimana kita nak tukar dari asas 10 kepada asas 8. Asas 10 ni kita boleh sahaja tukar-tukar ikut asas berapa yang kita nak. Untuk pengetahuan awak semua, asas 10 ni adalah nombor yang kita selalu gunakan. Ikutlah. Contohnya, kalau dalam nombor lain, contohnya, bukan nombor lain. Dalam tajuk lain ke, kalau nombor tu tidak diberitahu dia asas berapa. Contohnya adalah 59. So bila dia tak tulis, kita perlu tahulah dia ni 59 ni adalah dalam keadaan asas 10. Contohnya dalam kehidupan kita ni, kita yang selalu menggunakan matematik. Sebelum kita belajar apa itu asas nombor yang kita gunakan daripada kita belajar matematik sekolah rendah sampailah sekolah menengah ni, untuk pengetahuan awak kita belajar dalam asas 10. Itu maksudnya. So, contohlah kalau dalam soalan kita tengok 59, tak ada pun cikgu dekat bawah ni, dia tak tulis pun asas berapa. So macam mana kita nak cam dia adalah asas berapa? So ini adalah pengetahuan yang awak perlu tahu, dia adalah asas 10. Kadang-kadang dia tak bagi tahulah. Tapi kalau dalam soalan dia tulis. Ada yang tak tulis tu maknanya kita kena tahulah tu adalah nombor dalam asas 10. Okey, kita tengok. Contohnya kita tengok persamaan. Kalau awak tengok, kalau kita tengok 60 asas 10 ni adalah setara dengan 74 asas 8. Bagaimana kita nak tukar daripada asas 10 kepada asas 8? Iaitu kita menggunakan kaedah apa? Kaedah pembahagian berulang. Menggunakan apa? Menggunakan asas. Apa yang dimaksudkan dengan asas ni cikgu? Maksudnya awak tengok, awak nak asas kepada, awak nak tukar tu kepada asas berapa. Contohnya 60 asas 10 kan. Awak bahagi saja. Ingat lagi tak awak belajar di tingkatan 2 seingat cikgu. Awak belajar berkenaan pembahagian berulang. FSTB, faktor sepunya terbesar. Kalau awak masih ingatlah, pembahagian berulang. Contohnya kita ada 60. 60 ni kita nak kepada asas berapa kita nak tukar? Kita tukar kepada asas 8. Jadi awak bahagi sahaja dengan asas 8. So contohnya bagaimana? Yang ni awak tulis macam ni, cikgu ada 2 kaedah lah. Satu lagi cikgu tunjuk. Awak kena buat dalam bentuk lazim. Kalau ingat balik, awak belajar di sekolah rendah, bahagi ni kita menggunakan bentuk lazim. So 60 bahagi 8. So kita ada 56. So 56 ni berapa? 7. So 60 tolak 56 kita ada baki 4. So yang di atas ni awak perlu letak di
di bawah 6 kosong. Manakala dekat bawah ni kita panggil apa? Baki. So 4. Jadi bila dapat 7 awak bahagi lagi dengan nombor 8. Pembahagian ni yang dikatakan pembahagian berulang. So bahagi lagi 8. So 7 kita tak boleh bahagilah 8. Maksud cikgu, awak kena senaraikanlah sifar 8. Kena ingat. So 7 ni tak ada di dalam sifar 8. Maka kita letak kosong di bawah. Boleh yang ni cikgu tersilap ni. Patutnya kosong dekat sini. Laju sangat ke cikgu bagi tahu? So kosong di bawah, kosong di atas. So 7 tolak kosong maka kita dapat baki. Boleh? So tulis sahaja. So bagaimana kita nak baca? Nak baca kita nak buat sebagai jawapan adalah baca jawapan dari bawah ke atas. So jawapannya adalah 7, 4, asaslah 8. So stop bila dah dapat nilai kosong. Bila dah awak dapat nilai kosong, tak perlu lagi. Kalau yang ni awak tak perlu tulis dalam exam, ni bukan dikira jalan kerja. Yang ni kita nak guna untuk cari baki sahaja. Okay, kalau awak tak nak guna tulis, cikgu banyak sangatlah kena panjang, kena buat tukar bentuk lazim. Okay, cikgu ada satu lagi cara adalah awak tulis sahaja. 60 kita guna kalkulator sahaja. Sekarang zaman IT, betul tak cikgu? So 60 bahagi 8, kita tengok. So dapat pecahan awak tukar kepada perpuluhan. Bila soalan jawapan dapat dalam perpuluhan, awak ambil nombor bulat sahaja. Maksud cikgu, nombor di hadapan sahaja. Selebihnya yang perpuluhan, nombor-nombor belakang dia tu tak perlu ambil. So ambil nombor 7 ni awak letak dekat di bawah lah. So bila dapat nombor 7 macam mana kita nak tahu baki cikgu? Nak tahu baki, awak ambil yang 7 ni, awak darab balik dengan nombor 8. Awak darab balik. Tengok so awak darab 7 darab dengan 8, kita dapat 56. So awak tulis dekat tepi ni, tulis 56. Jadi 56 ni adalah awak sepatutnya kena tulis dekat sebelah 7. So 60 tolak 56, so awak akan dapat baki 4. So awak tulis sahaja 4. So next, awak tulis lagi. Tekan lagi kalkulator, 7 bahagi dengan kosong. 7 bahagi kosong kita akan dapat 7 bahagi kosong pula. 7 bahagilah 8. So awak akan dapat ni, awak tekan. So awak akan dapat kosong. Seperti 875 ni, biarkan. Awak ambil sahaja nombor sebelum titik perpuluhan. So ambil nilai kosong, letak dekat bawah. Jadi bila ada lagi, macam mana kita nak dapatkan 7? 7 ni kita tolak dengan kosong. Maksudnya kosong darab dengan 8 kita akan dapat kosong. 7 tolak kosong kita akan dapat 7. Maka jawapannya adalah 7, 4. Asas 8. Boleh ke? Ni adalah pilihan awak lah. Sama ada kalau dalam awak nak kira bentuk lazim atau menggunakan kalkulator. Faham tak cara nak guna kalkulator ni? Awak tolak-tolak sahaja. Jelas? Jelas ke? Okey, faham. Good. Yang ni kalau daripada asas 10, kita nak tukar kepada sesuatu asas lah. Sekarang kita tengok cara tukar nombor asas lain kepada asas lain. Maksudnya asas contohnya selain daripada asas 10. Contohnya asas 6
kita nak tukar kepada asas 9. Macam mana step? Kalau tadi, kalau dari asas 10, kita nak tukar kepada sesuatu asas, kita perlu menggunakan kaedah pembahagian berulang. Yang ni, kalaulah asas lain kepada asas lain. Kita ada 2 langkah di mana langkah pertama awak kena tukar dahulu kepada asas 10. Contohnya cikgu ada soalan 215 asas 6. So kita nak tukar kepada asas 9. Nak tukar yang ni awak kena ikut step yang pertama iaitu tukar asas 6 kepada asas 10. Menggunakan kaedah apa? Menggunakan kaedah nilai nombor. Nilai-nilai nombor yang tadi ni, yang kita buat ni, kalau awak faham 422 ni dalam keadaan apa? Kita dah dapat asas 10. Boleh tak? So, kalaulah so daripada asas 6, kita nak tukar kepada asas 10. Kita perlu menggunakan cerakin nombor ataupun nilai nombor. Jadi awak kena ingatlah, rajanya adalah asas berapa cikgu cakap? Asas 6. Jadi awak kena ingat susun balik 5 ni adalah 6 kuasa 0. Mestilah bermula. Kita tulis dari kanan ke kiri. 6 kuasa 0, tulis dekat bawah. 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. Nampak tak nanti cikgu besarkan lagi? Okey. Maksudnya kalau awak tak tu, awak tulis je 2, 1, 5 garis dulu. So nak dalam asas 6. So mestilah bermula 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. So awak ambillah 2 darab dengan 6 kuasa 2. Tambah dengan 1 darab 6 kuasa 1 tambah 5 darab 6 kuasa 0. So 6 kuasa 2 adalah 36. 6 kuasa 1 adalah 6. Manakala 6 kuasa 0 adalah 1. Contohnya, apa nilai digit bagi nombor 5 ni? Boleh bagi tahu tak? So nilai digit bagi nombor 5 adalah apa? 5 kita darab dengan 6 kuasa 0. Dapatlah jawapan adalah 5. Ini yang dikatakan nilai digit. So yang ni kita nak tukar. Maka awak tambahlah 2 darab 36, 72 tambah 6 tambah 5. So daripada 215 asas 6, dia dah jadi setara sama dengan 83 asas 10. Okey, jelas setakat tu? Kalau nak tukar sesuatu asas kepada asas 10, kita menggunakan cerakin nombor ataupun nilai nombor. Kalau asas 10 nak tukar kepada sesuatu asas, berbelit lidah cikgu. So asas 10 kita nak tukar kepada asas sesuatu asas lah. Kita menggunakan pembahagian berulang menggunakan asas yang kita nak tu. Okay. So ni kita tak habis lagi. Kita nak tukar kepada asas 9 ni. Tujuan kita daripada asas 6
kita nak tukar kepada asas 9. Tadi kita dah tukar. Langkah pertama, tukar kepada asas 10. Langkah kedua, ingatlah cikgu cakap, cikgu perkenalkan tadi. Dari asas 10 kita nak tukar kepada sesuatu asas lain. Contohnya ke asas Q. Q ni boleh jadi 0, 1, 2, 3. Menggunakan pembahagian berulang. Menggunakan asas yang kita nak. Kita nak asas berapa tadi? Kita nak asas 9. So 83 bahagi 9. So 83 bahagi 9. Okey, kita try test guna calculator. 83 bahagi 9. So kita dapat 9.2222. Ambil nombor bulat yang ni dulu di hadapan. 9 tulis dekat bawah. And then 9 darab 9 kita tahu adalah 81. Awak darab balik. 9 darab 9, 81. Then 83 tolak dengan 81, maka kita akan dapat baki 2. So 9 bahagi 9, awak rasa 9 bahagi 9 dapat 1. Tulis dekat bawah 1. So bakinya ada tak? Try lah 1 darab 9, kita dapat 9. So 9 tolak 9, bakinya adalah kosong. So 1 ni bahagi balik, ulang balik. Bahagi 9. So 1 bahagi 9 tak boleh kan? Kosong. 1 tolak kosong. So kita dapat 1 baki. Bagaimana nak baca? Ingatlah dari atas ke bawah. So jawapannya adalah 102 asas 9. Maka 215 asas 6. Kita nak tukar kepada asas 9 adalah 102. Jawapannya adalah asas 9. Boleh ke setakat ni? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh utarakan soalan anda. Okey, boleh. Yang lain? Vishudran cakap boleh. Yang lain ada masalah ke tak? Okey, faham sangat. Okey, so kita tengok kepada soalan. Kita pergi, kita jawab soalan dahulu. So cikgu harap masing-masing yang atas ni cikgu skip dahulu. Kita tengok kepada soalan objektif. Kita tengok kepada objektif anda semua. Okay, boleh kita teruskan lagi Kalau ada soalan ke, apa ke, nak pergi minum air ke, rasa dah mengantuk, kita baru pukul 9 lagi, cergas lagi kan. Ke ada yang on the way balik kampung ke. Okay, kita tengok soalan pertama. Cikgu asyik mengajar je, tak cakap pun. So, kita ambillah sikit-sikit masa yang kita berbual ke. Tapi kita tengoklah kita tak boleh bazirkan masa. 1 jam 30 minit kita ni. Biar cikgu, tujuan cikgu nak bagi awak semua faham asas nombor ni. Bila dah dapat soalan, dah boleh jawab. Sebelah mata je cikgu, pejam mata pun boleh jawab. Boleh jawab ke kalau kita pejam mata? Confirm lah tak boleh kan? Dah tertutup mata, tak nampaklah soalan. Okay, kita tengok soalan nombor 1. Apakah nilai bagi digit 7 dalam asas 10 dalam nombor 2, 3, 7, 5 asaslah 8. Maksudnya kat sini awak kena faham lah. Dia nak apa? Digit 7 sahaja dalam asas 10. Bagaimana kita nak cari tu? Boleh. Ada yang dah dapat jawab tak? Jom kita jawab bersama-sama. Sekarang soalannya nak digit. Digit 7 ni. Berapa? So macam mana kita nak tukar ke asas 10?
menggunakan cerakin nombor lah. Contoh cikgu keluarkan 2, 3, 7, 5. So asas 8. Okay, dekat sini kalau awak perhatikan nombor digit 2, 3, 7, 5 dalam asas 8 tak ada pun nombor yang melebihi digit 8. Kalau awak tengok. So dia ada 5, 7. Nilai maksudnya digit yang paling tertinggi adalah digit 7 sahaja. So ada yang dah dapat jawapan C. Kita tengok. So bermula dari kanan ke kiri ni adalah 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. So sekarang dia nak digit apa? 7 sahaja. So kita fokus sahaja kepada digit yang nombor 7 ni. Maka 7 darab dengan 8 kuasa 1. 7 darab 8 kuasa 1 adalah 8. So 7 darab 8 sama dengan 56. So jawapannya adalah 56. Good. Yang lain boleh ke? Tengoklah dia nak digit 7. So kita fokuskan sahaja kepada digit 7. Okey, boleh. So sekarang kita tengok. Ungkapkan 1110111 asas 2 sebagai nombor dalam asas 9. Dia nak dalam nombor ni dalam asas 9. Okey, cikgu nak bagi tips lah dekat awak semua. Masing-masing pegang kalkulator. Okey. Kalaulah soalan melibatkan objektif, awak perlu tahu di kalkulator kita ni terdapat beberapa asas. Contohnya, asas apa yang penting iaitu asas. Kita slow-slow je malam ni. Yang penting biar lambat asal semua faham. So kita ada asas 2, 8, asas 10. Cikgu buat AA je lah. Cikgu harap awak faham lah. Dalam kalkulator awak ni, berbezalah dengan kalkulator cikgu. Kita ada asas 2, asas 8 dengan asas 10. Kalau awak tengok dekat kalkulator awak dekat atas ni ada bin head deck tu. Diisi ada diisi, ada bin, ada op. Untuk asas 2 adalah apa? Adalah bin. Hex tu cikgu tak berapa pasti hex tu sama ada 7 ke tak. Rasanya sebab dalam ni kita boleh menggunakan asas 2, 8 dengan 10 sahaja. Dekat kalkulator awak semua ada juga ke hex? Kalau 8 ni adalah asas 8 ni adalah op. Manakala asas 10 adalah deck. Diisi. Macam tu. So sekarang kita tengok bagaimana daripada asas 2 ni, kalau ikutkan dia nak daripada asas 2 kan. Asas 2 dia suruh kita tukar kepada asas 9. Kita mestilah tukar kepada apa dulu langkah pertama? Siapa boleh bagi tahu? Daripada asas 2 kita nak tukar kepada asas 9. Yang ni tadi. 10 dulu. Yes, very good. So contohnya daripada asas P, kita kena tukar kepada asas 10 dahulu. Barulah dari asas 10 kita tukar kepada kita nak tu lah.
So dekat sini panjanglah nak tulis cerakin. Kalau nak menggunakan cerakin boleh. So dekat sini kita boleh tukar sahaja menggunakan kalkulator. Caranya adalah awak dengar awak tekan mode 2 kali. Kalau kalkulator cikgu tekan 1 kali je. Awak tekan 2 kali mode. Tekan. Cikgu tulis dekat tepi ni lah. Caranya, langkah pertama, tekan 2 kali mode. Lepas tu, pilih base. Yang kedua, pilih base. Dan tekan 3. Boleh follow setakat ni. Tekan 2 kali mode 2 kali. Lepas tu pilih base dan tekan 3. Next, langkah seterusnya adalah awak tekan nombor kita tadi. Kita tadi berapa? 1, 1, 1, 0, 1, 1. Tekan tu. Dan awak tekan bin. Tekan bin. Bin ni sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai asas 2 tadi itulah. Dan bin. And then lepas tekan bin, awak tekan sama dengan. Tekan sama dengan. Dan tekan apa? Tekan DEC. Dek tu. Sebagai asas 10. Dapat tak? Keluar tak? Dapat berapa? Kalau awak tekan. Ada yang boleh follow ke? Ni kalau nak tukar dari asas 2 ke asas 10. Kalau contoh asas 2 ke asas 8 terus, boleh. Yang ni hanya untuk asas 2 ke asas 8. Awak boleh tekan kalkulator sahaja. Kalau nombor asas 3 ke asas 7 cikgu, 9 ke, so langkah pertama tukar dahulu kepada asas 10, barulah 10 tukar ke asas 9. Okey, dapat tak? Yang 111, 011 ni awak tukar kepada asas 10. Awak akan dapat 59. Contohlah cikgu tunjuk cara cikgu. Kalau cikgu mode, cikgu tekan base nombor 4. So cikgu tekan 111, 011. Lepas tu cikgu tekan bin. So bin cikgu akan tekan sama dengan dek. Cikgu cari dek. So akan keluar dekat bawah ni adalah 59. So 59 tu apa? Asas. 59 tu baru asas 10. Kena ingat. 59 tu baru asas 10. So kita nak tukar ke asas 9. Cikgu kalkulator FX. Ni cara dia. Mula-mula awak tekan 2 kali mode. Mode tu 2 kali. Mula-mula tekan mode 2 kali. Lepas tu pilih base. Tekan base dan tekan nombor 3. Tekan 3. Lepas tekan nombor 3, awak tekan nombor yang asas 2 awak tadi.
111 dan awak tekan bin. Lepas tekan bin, tekan sama dengan and then tekan DEC, that. Lepas tu keluar jawapan. Keluar tak? Ada yang dapat tak? Cikgu lupa nak selitkan dalam nota ni. Nanti cikgu tambah dalam nota ni, cikgu akan send dalam grup awak semua. Nanti cikgu baiki yang cikgu tulis corok-corok tu. Boleh ke Vishudran? Yang lain boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, good. So, bila awak dah boleh 59 asas 10, cikgu cakap apa? Dari asas 10 kita nak tukar kepada asas 9, kita menggunakan kaedah apa? Menggunakan kaedah pembahagian berulang. So, kita tengok 59. So 59, kita nak asas berapa? Kita bahagilah, kita nak asas 9. So 59 bahagi 9. Cikgu tekan lagi. $59 bahagi 9. So kita dapat 6. Okay. So awak tulis dulu 6 dekat bawah. And then 6 darab dengan 9. Ni cikgu ajar satu-satu, awak follow . So 6 darab dengan 9. $54. Yes, bahaginya adalah 5. So 54 tulis dulu dekat sebelah. So nak tulis bahagi. Bahagi 59 tolak 4. So kita dapat 5. Next. 6 pula. 6 pula kita bahagi dengan, kenapa ni? 6 pula kita bahagi dengan 9. So 6 bahagi 9. Boleh ke? Kita dapat kosong. Kosong. 6 bahagi 9. Kenapa kosong dekat sini? Kita dapat kosong. Kosong. So kosong darab 9. Kosong. So 6 tolak kosong. 6 tolak kosong 6. So bila dah dapat kosong, cikgu cakap apa? Kita dah boleh stop. So bagaimana kita nak ambil? Bagaimana kita nak ambil jawapannya adalah dari mana? Dari bawah ke atas. So 65 asas berapa? Asas 9. So dapatlah jawapan. Cari. Jawapannya adalah D. Boleh follow tak? Enam tolak kosong sama dengan 6. Boleh. Okay, so yang lain pun cikgu harap boleh. Okay, boleh.
Okay, kita tengok soalan seterusnya. Kita tengok kepada dalam asas nombor ada juga melibatkan operasi penambahan dengan penolakan asas lah. Maksudnya dekat sini kita ada operasi tolak. Macam mana tadi cikgu tak ada ajar kan, cikgu tak ada masukkan. So sekarang mari kita tengok. Mari kita cuba jawab berkaitan dengan ni. So kita ada 1305 asas 6 tolak dengan X asas 6 sama dengan 515 asas 6. So apakah nilai X? Dia nak nilai X sama dengan berapa? Macam biasa sahaja pindah bawa X kuasa 6 ke sini. Maka kita akan dapat 1305 asas 6. So X kuasa 6 ni kan tolak bawa ke sini dia akan jadi positif. So 515 asas 6 kalau bawa ke sebelah kiri kita akan dapat positif. So kita akan dapat 515 asas 6. So cikgu, bila asas sama kita boleh tambah je lah. Kita tengok bagaimana kita nak buat untuk operasi penambahan. Macam biasa kita tukar ke bentuk lazim dahulu. 1305 tambah macam biasa. Ingat awak tambah 5 letak dekat kedudukan nilai tempat lah. So ingat dia adalah asas berapa? Asas 6. Dekat sini awak kena ingat rajanya adalah nombor 6. So bila asasnya 6, sesuatu nombor tidak boleh melebihi nombor 6. Contohnya kita tengok. Contohnya adalah 5 tambah 5 kita akan dapat berapa kalau 5 tambah 5? Sorry, alamak. Kenapa tambah tolak sepatutnya? Cikgu tersilap. Ni positif betul tak? 515 ni positif. Kalau bawa ke sini dia akan jadi tolak. Okay. Okay, sorry. Tolak, operasi tolak. Cikgu terlepas pandang dekat sini. X ni yang jadi positif. So kalau 515 kita bawa dia masih lagi tolak. Okay, kita tengok sama juga. Bila 5 tolak 5 kita dapat kosong. So bila kosong ni ada tak di dalam asas 6? Ada. Maka kita boleh tulislah. Jawapannya adalah kosong. Sekarang kita tengok. Kosong tolak 1. Tak boleh. Kosong ni kecil. Betul tak? So kita mesti pinjam dekat ni digit 3. So digit 3 dia dapat 2. Okay, kalau awak ingat dulu untuk kita belajar masa sekolah rendah, kita akan pinjam 10. Betul tak? Kalau tolak macam biasa kita akan pinjam 10. Kita pun tambah 1. Tapi kalau dalam asas 6 ni, bila awak pinjam 1 dekat nombor 3 awak potong, dia bukan 10 kita dapat. Kita dapat berapa? Kita dapat 6. Yes, good. Kita dapat 6. Rajanya adalah 6. Maka 6 tolak 1 adalah berapa? 5. Good. 5. Okay, so 2 tolak 1. 2 tolak 5 tak boleh. Pinjam dengan 1. So 1 kosong. Jadi tambah 10. Tak, bukan tambah 10. Tambah 6. So 6 tambah 2 kita akan jadi berapa lah? 8. So 8 tolak 5 adalah 3. So jawapannya adalah 350 asas
6. Maka nilai X kita adalah dalam asas 6, 350 B. Ya. Okey, boleh? Okey. So sekarang kita tengok pula kepada nombor 4. So nombor 4 kita ada 11001 asas 2 tambah dengan M asas 6 sama dengan 52 asas 8. Pula asas berbeza pula. Baru kita nak faham ni cikgu, tadi asas 6 relax je kita jawab. Sekarang yang ni asas 2, yang ni asas 6, yang ni asas 8. Macam mana tu kita nak dapatkan nilai apa dia nak? Nilai M. Jangan bimbang, jangan usah getar, gelisah. Kita cuba buat. So bagaimana nak dapatkan M asas 6 ni adalah yang ni awak tukar saja operasi macam biasa sama dengan, so kita kekalkan. So kita perlu alihkan yang mana? Yang ni kita bawa ke sini. So jadilah 52. So yang ni positif, dia akan jadi negatif. 110012. So 52 tadi adalah asas 8. So sekarang kita ada asas 8, asas 2. Boleh ke kita buat operasi tolak? Boleh ke kita terus direct tu? Kita buat operasi 8. Boleh. Yes, tak boleh. So macam mana kita kena buat? Kita perlu tukar dahulu. Kita perlu tukar dahulu asas 8 ni kepada asas berapa? Asas 2 ni asas berapa? Kita kena tukar kepada asas 10. Yes, kita kena samakan asas. Yang senang sahaja. Tak perlu lagi kita perlu tukar kepada asas 6. Kita perlu tukar kepada asas sama. Asas 10 dahulu. So, yang ni 52. Ingatlah tadi cikgu ajar menggunakan kalkulator. Kalau masih ingat awak tekan mod 2 kali daripada asas 8. Kalau asas 8 apa cikgu cakap? Asas 8 adalah cikgu dah padam ke? Alamak, cikgu padam nantilah. So kita buat cara manual lah. Nanti next class cikgu tulis nota, nanti awak record, kita refer nota, senang. So kalau kita buat secara manual, awak kena ingat lah 2 ni adalah 8 kuasa 0. 5 adalah 8 kuasa 1. So 5 darab dengan 8 kuasa 1 tambah dengan 2 darab 8 kuasa 0. So kita akan dapat jawapannya adalah 42. Betul tak? Semua dapat 42. 5 darab. Cikgu. Ya? Betul-betul. Betul. Okey. Cikgu tak dengar mana suara awak. Cikgu upkan volume. So kita tengok pula ni daripada asas 8 kepada asas 10. Kita tukar lagi. Satu lagi kita buat. 11001 tu kepada 1101. Asas 2. Lepas tu awak kena ingat lah. Yang ni adalah 2 kuasa 0. Yang ni adalah 2 kuasa 1. Yang ni adalah 2 kuasa 2. 2 kuasa 3. 2 kuasa 4.
Tengok je yang mana perlu darab dengan kosong, automatik adalah kosong. Jadi awak boleh skip yang ni. So jadi 1 darab 2 kuasa 4 tambah dengan 1 darab 2 kuasa 3 tambah dengan yang ni kosong dah, automatik dia dapat kosong. 1 darab 2 kuasa kosong. So jawapannya adalah 25. Dapat tak? Dapat cikgu. Dapat. Okey, maka kita tengok tadi 42, kita tolak 52 asas 8 tadi kita dapat 42. 1100 1 asas 2 dalam asas 10 kita dapat 25. Maka 42 tolak dengan 25 awak akan dapat 17. Sama dengan 17 asas 10. Yang tu baru asas 10. Kita nak tukar kepada asas berapa? Nilai M kita tadi. Nilai M adalah asas 6. So M tadi adalah asas 6. Maka kita buatlah 17 asas 10. Kita buat pembahagian secara berulang. Pembahagian berulang asas 6. So 17 bahagi dengan 6. 17 bahagi 6. Yes, kita dapat 2. So 2 darab 6 kita dapat 12. Maka baki 5. So 2 bahagi lagi dengan 6. Boleh ke kita dapat kosong? So kosong darab 6. Betul kan? 5. 2 bahagi 6 kita dapat kosong. So jawapannya adalah kosong. Betul lah, 2 bahagi 6 kosong. So bahaginya adalah 2. Kosong darab 6 kosong. 2 tolak kosong 2. So jawapan ambil dari bawah ke atas. So 25 asas 6. So jawapannya M asas 6. So M adalah 25. Dapat tak? Dapat cikgu. Dapat. Okay, good. So M adalah 25. So cikgu harap awak dapatlah. Okay, dapat 25. Okay. So kita tengok nombor 5 tu. Cuba baca soalan. Cikgu bagi masa 1 minit fahami soalan tu. Okay, dalam satu ujian, Aida mendapat markah 118, 114, asas 8 dan 110 asas 4 bagi subjek sains dan matematik. So untuk sains dia dapat 114 asas 8. Soalannya, berapakah purata garis isi penting? Purata markah yang diperoleh oleh Aida dalam apa? Asas 10. So langkah pertama kita kena tukar kedua-dua ni dalam apa? Asas 10. Bagaimana kita nak tukar kepada asas 10?
114 asas 8. Menggunakan apa? Cerakin nombor iaitu cari nilai nombor. So ingat 012. Jadi 1 darab 8 kuasa 2 tambah 1 darab 8 kuasa 1 tambah 4 darab 8 kuasa 0. So tekan kalkulator. Satu darab 8 kuasa 2 tambah 1 darab 8 kuasa 1 tambah 4. Okey, 76. Laju dari cikgu. Tengok cikgu masih tulis dekat sini slow kan. Apalah cikgu ni lambat. So kita dapat 76. Good. Okey, tulis 76 asas 10. Kalau kita tak tulis pun tu menunjukkan dalam asas 10. Okey, lagi kita tengok yang kedua. Satu kosong ni maksudnya 1100 asas 4. So 1 darab dengan bilang 1, 2, 3, 4. So adalah 4 kuasa 4. Cikgu. Sorry. Cikgu. Okay, good. Nampak kesalahan cikgu. Apa yang cikgu tertinggal? Ingat Kosong. bermula dengan? Yes, bermula dengan kosong. Terperanjat cikgu. Okay, 0, 1, 2, 3. Maka, maknanya awak dah cukup faham lah tu, dah nampak. Tengok cikgu buat, dah nampak kesalahan. So 1 darab 4 kuasa 3. Bila awak nampak kosong-kosong ni kita reject dulu. Lambat kalau kita tulis. Kita dah tahu jawapannya mestilah kosong. Maka kita ambil 1 darab 4 kuasa 2 sahaja. So dapat berapa tu? Yes, 80 asas 10. So soalan dia nak apa? Purata. So macam mana purata ni? Purata mestilah tambah bahagi dengan 2. Kenapa bahagi dengan 2? Sebab ada 2 subjek. Kita nak nilai purata. Jadi 76 tambah 80 kita bahagi dengan 2. So dapatlah purata sama dengan 78. yes, 78B. Okey, boleh ke tu? Ingatlah. Okey, boleh. Ingat kalau asas berlainan nak tukar ke asas 10, menggunakan cerakin nombor ni. Okey, kita tengok pula kertas 2 bahagian A. So, soalan 1A. Kita ada ungkapkan 4 kuasa 4, 3 darab 4 kuasa 2 tambah 4 sebagai nombor di dalam asas 4. Macam cikgu cakap, kalau nombor ni dia tak bagi tahu pun cikgu ni dalam asas berapa, tu maknanya nombor tu dalam keadaan asas berapa? Dalam asas apa?
10 cikgu. Yes, 10. Good. Maknanya awak kena cari dulu 4 kuasa 4. Kita dapat berapa 4 kuasa 4? 4 kuasa 4, 2, 5, 6. Kita tambah 3, kita darab 4 kuasa 2, 48. Tambah 4. So jawapannya adalah 256 tambah 48 tambah 4. So kita dapat 308. So 308 ni adalah apa? 308 asas 10. Yes, asas 10. Maka bagaimana dari asas 10 kita nak tukar kepada asas 4? Dia nak nombor ni dalam asas 4. So kita buat pembahagian berulang iaitu nombor asas 4 lah. Jadi tulis 308 bahagi dengan 4. Okey, 7. Sekejap, cikgu nak. Okey. Tak nak kat sini. Tengok tak nampak. Okey. So, mana yang boleh buat awak teruskan. Tak apa, tak tunggu cikgu. Bahagi 4. So, kita dapat 7. So, tulis dekat bawah 7. So, dekat tepi ni nak letak apa? Macam mana kita nak tahu baki? Awak darab dulu. 7 darab dengan 4. Awak akan dapat 308. So, 308 macam mana nak dapat baki? So 308 tolak 30, maka bakinya adalah kosong. So next, 77 kita bahagi dengan 4. Dapat berapa 77 bahagi 4? Bahagi lagi. 77 bahagi 4. Yes, 19. So kita ambil letak dekat bawah 19. Kita darab dengan 4. So 19 darab 4. So 76. Tulis 76. So 77 tolak 76 dapat 1. Okey, lagi 19 bahagi 4. So 19 kita bahagi 4. Yes, dapat 4. Okey. So 4 darab 4, 16. So 19 tolak 16 3. Bahagi lagi 4 bahagi 4 kita dapat 1. So 1 darab 4, 4. So 4 tolak 4 kita dapat kosong. Yes, kosong. So 1 bahagi 4 tak boleh. Jadi kosong. Maka kosong darab 4, kosong. 1 tolak kosong, 1. Bila dah dapat kosong dekat bawah, stop. Stop. Tak perlu dah lagi bahagi. So, maka inilah jawapan kita. Dari mana? Yes, kita ambil dari bawah ke atas. 1, 0, 3. Jauh sangat tu.
103, 10 asas 4. Yes, so jawapannya adalah 103, 10 asas 4. Okay, boleh follow setakat ni? Okay, so kita tengok Puji tukarkan 26 asas 7 kepada nombor dalam asas 5. So dari asas 7 nak tukar ke asas 5. Langkah pertama, tukar ke asas 10 dahulu. So 10 baru kita tukar ke asas 5. So macam mana ni? 7 tukar ke asas 10. Cerakin nombor. Langkah pertama, 2 kita darab 7 kuasa berapa? 0, 1. Tambah dengan 6 darab dengan 7 kuasa 0. So maka awak akan dapat yes 20. So 20. So asas 10. So asas 10 nak tukar kepada asas 5. Cikgu tulis dekat tepi ni lah. B. Jadi 20 kita bahagi dengan 5. So 20 bahagi 5 kita dapat berapa? 4. So 4 darab 5 kita dapat 20. So bakinya adalah 0. So 4 bahagi 5 0. 0 darab 5 0. So 4 tolak 0 4. Bila dah 0 stop. So jawapannya adalah 40 asas 5. Boleh? Ni jawapannya. Untuk B, 1B, 40 asas 5. Setakat ni cikgu lag ke? Cikgu tak tengok. Okey, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, kita teruskan kepada nombor 2. Kita pergi ke nombor 2 sahaja dulu. Kita tengok. Hitung nilai J, K dan M. Tengok A. A adalah 56 asas 7 tambah 426 asas 7. So dia nak J sahaja. So yang ni tak ada masalah lah. Kita boleh menggunakan operasi tambah sahaja. So tukar ke bentuk lazim. Ni kita panggil bentuk lazim. So yang besar tambahlah, awak susun. 5, 6. So ingat ni adalah rajanya adalah asas 7. Maka 6 tambah dengan 6 kita dapat berapa? 12. So 12. Kalau macam dulu awak kena ingatlah. Kalau contoh bukan asas ya, kita buat operasi macam biasa ya. Contohlah kan. 6 tambah 6, 12. 2 tak naik 1 di atas. No. Kalau dalam asas ni, bukan macam tu caranya. Caranya macam mana? So ingat, asas 7 ni, nombor yang kita nak mestilah apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni sahaja digit yang digunakan di dalam asas 7. Maka bila 6 tambah 6, 12. 12 tu awak perlu tolak dengan 7. So bila 12 tolak dengan 7 kita akan dapat 5.
So jawapannya adalah 5. Faham tak? Dia tak boleh 12. So 2 lah cikgu, tambah 1 dekat atas. Bila operasi tambah dia berbeza dengan operasi tolak. Okey, faham. So saya harap awak kena faham lah. So kita tengok lagi. 2 tambah 5, 7. So 7 ada tak di dalam nilai digit yang digunakan? Tiada. So awak kena tolak lah. 7, sorry. Okay. So bila 5 ni, cikgu lupa awak perlu tambah 1 dekat atas. Boleh. Sebab kenapa? Bila kita dah tolak 7 ni maka kita perlu tambah 1. So 2 tambah 5, 7 tambah 1 kita akan dapatlah 8. So 8 ni tiada di dalam digit yang digunakan asas 7. Maka bila 8 tolak dengan 7 kita akan dapat 1. So bila kita tolak 1 asasnya, awak perlu tambah 1 lagi di atas. So 4 tambah 1 5. So 5 ada dalam digit yang digunakan. So jawapannya adalah 5, 1, 5, asas 7. Okay, boleh? Okay. So sekarang kita tengok B. Asas 9 tolak dalam asas 9. So K ni masih lagi dalam asas 9. So 8, 4, 0, 3. Kita tolak dengan 4, 6, 7. So ingatlah asas 9. So 3 tolak 7 tak boleh. So pinjam dengan 0. Boleh ke? Cuba. Maka kita perlu pinjam. So 0 ni tak boleh. Maka kita kena pinjam dengan 4. So 4 dia jadi 3. Dekat 0 ni dia akan tambah berapa? Ni adalah asas 9. So 9. Okay, 9 kita pinjam. Dia jadi 8. Yang ni 9. So 9 tambah 3 adalah 12. Boleh saya cikgu harap awak boleh follow. So 12 tolak dengan 7 kita dapat 9. Ya ke? Sorry, 5. 12 tolak 7. 5. Okay, maka 8 tolak dengan 6. Jawapannya adalah 2. So 3 tolak 4 tak boleh pinjam, dia jadi 7. So dekat ni bila pinjam 9. So 9 tambah 3 kita akan jadi 12. Maka 12 tolak 4 8. So 7. Maka jawapannya adalah 7, 8, 2, 5 asas 9. Okey, dapat? Dapat. Okey, last soalan last kita tengok C. C ni adalah 1101 asas 2 tambah 378. Dia nak M. M ni dalam asas 5. Maka asas 2 kita perlu tukar kepada asas 10. 37 ni pun kita perlu tukar kepada asas 10.
Mari kita tukar dahulu. Jadi 1 darab dengan 0, 1, 2, 3. 2 kuasa 3 tambah dengan 1 darab 2 kuasa 2 tambah dengan 1 darab 2 kuasa 0. Yang ni untuk 1, 1, 1, 0, 1. So kita dapat 13. Okey, untuk 37 pula. 3 darab 8 kuasa 1 tambah dengan 7 darab 8 kuasa 0. Yes, 31. Maka awak perlu tambah 2 tu. So 13 tambah dengan 31, kita dapat 44. So 44 tu baru asas 10. Nak dapatkan kepada asas 5, M asas 5. So 44 bahagi dengan 5. So 44 bahagi 5, 8. So 8 darab 5, 40. So baki adalah 4. So 8 bahagi 5, terdapat 1. So 5. 3 baki 1 bahagi 5, 0. 1. Maka jawapannya adalah dari bawah ke atas. Yes. 1, 3, 4 asas 5. Okay, good. Semua dapat tak? 1, 3, 4 asas 5. Yes. So, untuk sekarang kita dah 9.51. Dah habis masa kan? Maka nanti next sesi yang akan datang, cikgu akan sambung lagi lah. Kita akan buat soalan, kita habiskan bahagian B, bahagian A. Kalau awak cuba ni habis kelas rasa bersemangat lagi lah cikgu. Lepas kita belajar malam ni, saya makin bersemangat ni nak jawab untuk soalan asas nombor ni. Saya dah faham macam mana untuk penukaran nombor, macam mana ceraki nombor, macam mana untuk operasi tambah, tolak. So awak boleh lah buat. Yang atas-atas ni nanti cikgu akan sentuh sesi akan datang lah. Jawapannya kalau awak tengok soalan memang lebih kurang sahaja. Yang penting apa nasihat cikgu, konsep tu. Kena fahami konsep dalam asas nombor ni apa. So nantilah next sesi seterusnya kita buat soalan bahagian 2, kertas 2. Bagaimana kalau asas nombor ni keluar di dalam soalan bahagian B. So nanti cikgu akan cikgu akan tambah sikit nota-nota ni. Nanti cikgu akan send ke dalam grup awak. Awak boleh buat jadikan sebagai rujukan. So cikgu akan stop kelas kita dekat sini. Cikgu ucapkan terima kasih atas segala kerjasama yang awak semua telah berikan. Jadi cikgu ucapkan terima kasihlah. Kita stop kelas kita hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Cikgu ucapkan yang mana sambut Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih.
Terima kasih cikgu. Selamat Sama-sama. hari raya. Sama-sama. Bye. Terima kasih cikgu.